Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan tunjukkan cara kita nak buat superhero landing. Seperti dalam shot ni. This is very simple punya objektif. So kita nak buat satu tutorial mudah lah. Tutorial mudah, janji kita faham tentang After Effects ni. This is part 1. Di mana saya tunjukkan yang basic dulu. Nanti untuk part 2 nanti kita akan tengok apa yang lagi yang kita boleh tambah dalam shot ni. So untuk tutorial hari ni, apa yang kita cuba nak faham sebenarnya beberapa benda lah. Pertama sekali untuk kita fahamkan timeline ni tentang macam mana kita nak bekerja dengan mudah dan cepat. Yang kedua, kita nak tengok shortcut key yang selalu digunakan. Dan yang ketiga, kita nak tengok function freeze frame, masking dan juga motion blur. Okey, tanpa membuang masa, boleh follow tutorial projek ni. Jangan lupa subscribe guys, please. Alright, tanpa membuang masa, first thing first, kita kena import dulu file yang kita dah shoot tadi. Dalam kes ni, saya dah shoot, saya dah import siap-siap dah. Ada beberapa benda lah. Yang pertama, dia punya landing, and then dia punya crack ni. Dia punya crack ni kita dah import siap-siap dalam ni. Okay, first thing first, you kena untuk peringkat production sebenarnya ada beberapa benda lah you kena prepare. Kalau kita nak shoot dulu pada peringkat production tu, maknanya video anda ni, anda kena shoot. Yang pertama, kita kena shoot satu background kosong macam ni. Dan yang kedua, you kena shoot si subjek ni melompat. Nampak? Melompat dan duduk macam ni. So itulah dua benda yang kena prepare. Dan yang ketiga sekali, pastikan tiada objek-objek yang bergerak secara obvious. Contohnya macam burung kat belakang ni bergerak, ataupun ada makcik tengah kutip sampah ke whatever lah. Benda yang obvious bergerak. Kalau macam daun tu tak apa, dia tak nampak sangat. Tapi kalau daun yang jenis macam pokok kelapa tu kan, macam pokok kelapa dia terbuai-buai, itu ada masalah sikit lah sebenarnya. So elakkan untuk cari background yang macam tu. Cari background yang clean pun okay. Ataupun you all boleh rajin nak crop balik semua benda ni pun tak ada masalah. Nak tukar background belakang dia. Okay, so itu kemudian lah. Jadi kita tengok dulu macam mana flow dia. Okay, yang pertama sekali, first thing first, kita pergi kepada bahagian ni, and then kita klik file kita ni, and then drag ke new composition. So once kita dah compo, kalau kita tengok kat sini, video dia berdurasi lebih kurang 28 saat. Tapi kita bukan nak pakai full 28 saat ni. Kita nak pakai certain masa je. First, kita kena pergi gerakkan dia, cari kawasan sebelum subjek masuk pada frame. Jadi dalam kes ni, kita tengok sebelum masuk frame. Tapi kalau kita tengok bawah ni ada shadow, tak maulah, kita elakkan. Kita cari kawasan tak ada shadow. So dalam kes ni, saya ingat pada saat ke-8. So kita boleh tekan button B. Tekan button B untuk permulaan kita punya composition ni. And then kita gerakkan ke kanan, pergi straight. Okay, kita klik, hold, gerakkan dia sampai dia pandang kamera. Yang ni kita tekan N. Button N untuk kita tandakan kawasan mana yang kita nak bekerja lah. Kawasan ni adalah kawasan work area dia dipanggil. Jadi kenapa kita buat macam ni? Supaya kita jimatkan kita punya RAM komputer. Jadi dia nak render sampai belakang-belakang ni, menyusahkan dan berat lah. So you just click, and then klik dekat kawasan bar kelabu ni, right click, trim comp to work area. So basically kita dah ada satu kawasan yang kita nak kerjakan. Kawasan yang kita nak kerjakan tu, dan kita nak try buat lah. So untuk flow dia, saya suka untuk gunakan flow macam ni. Kita bahagikan shot ni kepada 3 layer. Yang pertama sekali, layer yang di mana subjek belum ada
Subjek belum ada kat dalam shot ni. Jadi untuk case ni, saya gerakkan slider ni sampai sebelum dia ada. Oh, yang ni kita tak nak lah. Kita pergi sebelum shadow tu masuk. Kita tengok sini. Nampak dia ada shadow kan? Sebelum shadow tu masuk. Alright, cool. Saya rasa kat sini. So kalau kita dah suka kat sini, kita tekan Ctrl Shift D untuk kita potong dan create new layer. So ada 2 layer dah. Jadi yang bawah ini kita namakan dia, right click, rename, namakan dia sebagai plate. Namakan dia sebagai plate. Langkah seterusnya, kita freezekan layer yang bawah ni. Right click, time, freeze frame. So sebenarnya layer bawah ni dia tidak bergerak lah. So untuk case ni, kita panjangkan dia punya plate ni sampai ke hujung shot ni. So you click, tarik je. Tarik, tekan shift untuk dia penuhkan. Untuk kita snap. Snap sampai ke hujung shot. So kalau saya tutup mata dia kat sini, saya tutup mata layer atas ni. So nampak dah tak ada dah mamat yang tengah nak masuk dalam frame tadi. Okay, settle satu perkara. Kita namakan satu plate. Okay, sekarang shot yang kedua, layer yang kedua, kita nak cari kawasan di mana sebelum mamat ni jatuh ke tanah. Jadi dalam case ni, saya gerakkan slider ni. Kita cari. Gerakan. Okay, dia lompat kan? Dia lompat sebelum dia jatuh ke tanah. Sini should be okay. Should be okay, this one. Okay, once kita dah ada yang ni, kita tekan Ctrl Shift D sekali lagi. Kita namakan layer yang kedua ni sebagai subject. Tak nak subject lah, hero lah. Hero. Ataupun tak lah, kita bagi nama dia animate. Sebab kita nak animate mamat ni. Mamat ni. Okay, sama juga. Dalam case ni tadi, kita nak cari dia sampai kat ujung frame ni kan. Jadi kawasan ini pun kita nak freezekan dia. So right click, time, freeze frame. So dia dah freeze. Kalau kita tengok shot tu macam ni. Dia tergantung macam orang bodoh gitu kan. Tergantung. Apa masalah kau tergantung tengah jalan kan? Okay. Jadi langkah seterusnya adalah kita nak kena asingkan mamat ni daripada background. Jadi dalam case ni saya gunakan pen tool. Saya gunakan pen tool. Alright. Jadi kita ikut sikit dia punya ni. Okay. Ini satu benda yang selalu orang salah buat. Pastikan anda select dulu layer animate ni. Pastikan anda select dulu layer animate ni supaya kita trigger mask. Kalau tidak dia trigger shape layer. Kita bukan nak pakai shape layer, kita nak pakai mask layer. Kita nak mask dekat layer tu, on that layer. So make sure you click the layer first. Okay, so saya mask. Saya akan laju kat sikit ni. Okay, so kita dah berjaya select untuk kawasan mamat ni. Kalau saya tutup plate ni, nampak dia dah terpisah dari background. Okay, selangkah seterusnya kita nak kawasan bawah ketiak dia ni. Pun sama juga, kita masih lagi gunakan marks. Okay, yang ni it will be a bit different. Okay, nampak dia tak hilang pun kan. Tapi you guys kena buka kat bawah ni. Nampak ada marks. Yang warna kuning yang ni lah. Jadi yang ni kita kena ambil subtract. So basically kita punya mamat ni dah
terpisah daripada background dia. Tak apa, dia kurang kemas sikit-sikit tu boleh dimaafkan. Tapi kalau UI you guys LCD tak tahan, jalan sikit. Just keep masking dia. Untuk undo boleh Ctrl Z. Okay. Nearly perfect pun okay. Yang ni pun okay. Kalau you rajin boleh buat lah. Okay. Langkah seterusnya, jadi once kita dah select dia, kita dah pisahkan dia daripada background ni, jadi kita boleh enablekan balik plate. Kita dah ada, so dia dah terpisah. Jadi dalam kawasan ni kita nak animate mamat ni daripada terbang daripada atas ni pergi turun ke bawah ni. So you boleh buat something like this. You boleh buat something like this. Untuk layer animation ni, make sure you select layer animation ni, gerakkan dia dekat-dekat, sebab kita nak dia punya pergerakan tu sangat-sangat laju. So pendekkan sikit dia punya ni, then hit P untuk position, tekan P dan shift, shift untuk dia snap lah, then klik keyframe ni, pergi balik pada keyframe yang pertama tadi, yang permulaan animasi tadi, and then kita gerakkan dia ke atas. Gerakkan dia ke atas. Allah. Kadang kalau dia bengong macam ni kan, kalau dia bengong macam tu, dia macam payah sangat nak select, kau gerakkan ini pun tak apa. Gerakkan dia ke atas. Nampak? Okay. So roughly kita punya animation dia akan bermula macam ni. Gitu. Nampak? Tu rough dia. Tapi saya rasa tak cukup laju lagi. Kita potong setengah sekali lagi. Gerakkan sikit dia punya frame. Bersama. Nampak? Dia jatuh daripada langit. Still nampak fake lagi. Tapi tak apa, don't you worry. Okay, so dalam case ni saya rasa kat kawasan-kawasan depan ni kita tak nak pakai dah. Gerakkan freeze frame ni, kita bawa ke sini sikit. Kita bawa ke sini sikit. Okay, kat situ. Then sama juga sini, tekan B, right click, crop, right click, boleh jadi ni. So dia jadi bengong ni, saya pun tak tahu kenapa. So you right click, trim comb to work area. So kita dah dapat satu. Okay, something like that. Saya tak puas hati lagi lah. Tekan B, right click, trim to comb work area. Okay, cool. Saya rasa tak ada lama sangat kita nak tunggu dia terbang tu kan. Okay, so once kita dah settle yang kawasan sini, kita nak touch up dia sikit lagi. Jadi sekarang ni dia tak adalah nampak real sangat. Mungkin tak cukup laju. Kita nak lebih laju lagi, kita pendekkan lagi. Okay, cool. Nampak lebih laju. Okay. So sekarang ni kalau tengok mamat ni dia sharp, dia tidak ada motion blur. Sepatutnya bila dia melibatkan kelajuan ni, mestilah kena ada motion blur kan. Ni macam tak ada pun. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita enablekan motion blur pada layer animate. Klik layer animate, then you tekan this one, then pastikan kalau motion blur punya button ni kita klik, enable kan. Jadi kalau kita tengok, nampak? So ada beza. Ada beza tak kalau kita play daripada mula? See? Okay. So
kita punya rough animation kita dah nampak lah. Kita dah dapat rough punya animation. See? Okay, cool. Nampak cool kat situ. Okay, nampak cool lah, boleh terbang kan. Okay, cool. So, dah settle kat situ. Jadi seterusnya kita nak jadikan kawasan selepas dia jatuh tu, selepas dia entak tu, and then kita nak dia punya tanah ni merekah. Jadi kita boleh gunakan ground crack ni. Jadi dalam kit ni saya pakai yang ni lah. And then saya klik, dragkan dia ke new composition. Sebab kita nak buat sedikit animasi. Simple punya animation je. Okay, kita gunakan masking. Okay, kita ambil satu tak nak lah, ambil pen tool lah. Pen tool, kita mask dekat kawasan sini. Daripada mana kaki dia tu agak-agak lah. Kita masking daripada sini. Okay, kita masking daripada situ. Okay, and then you buka dekat sini, buka, then buka mask, buka lagi mask 1 ni, dan kita tekan mask path ni. Kita gerakkan ke satu saat, dan kita pilih dekat kawasan point ni, dan kita tarik. Tarik dia, tarik sampai dia dapat bentuk tu. Ni yang paling senang lah. Paling senang, paling mudah tu kita buat. Kita tengok. Macam tu. Dia keluar macam tu kan, macam cyber sangat kan, sebab segi-segi kan. Jadi tak ada masalah ni. And then kita naikkan feather dia, naikkan sikit feather dia. So macam tu. Saya rasa tak cukup laju. Kita lajukan sikit lagi, pendekkan keyframe dia. Okay. Okay. Alright. So dah settle kat dalam ground crack punya composition. Kita beli balik pada landing tu, and then kita cari kawasan kaki dia, sentuh, pump, barulah dia bermula dia punya ground crack tu kan. And then tadi kita dragkan ground crack kita ni ke dalam composition. Pendekkan key dia, pendekkan frame dia. Pendekkan frame dia. Okay, kita kecilkan sikit dia, tekan scale, tekan S untuk scale. Kecilkan. Kita ngamkan dia. Duduk kat mana? This one should be okay lah. Should be okay. This one. So nampak okay kat situ. Okay. And then kita tukarkan mode dia ni kat sini ni. Kalau tak ada kalau tak ada, you guys kena klik benda ni, expand or collapse ni. Klik, and then tukarkan dia kepada linear light. Gitu. Kita agak-agak lah position dia. Itu should be okay. Tapi dekat sini ada satu masalah. Apa dia? Kalau kita tengok, dia dah bercampur kat tangan ni. Jadi kawasan ni pun sama gak, kita boleh masking kan dia. So kita hit, cari pen tool, and then make sure you click ground crack ni. You click. Pun sama juga. Kawasan kaki dia ni kita tak mahu kan.
Kita tak mahu dia cela kat situ kan. Jadi kita adjust. Okey, tapi dalam masalah ni dia kawasan, dia select kawasan ni sama juga. You buka mask kat bawah ni, you boleh tukar dia kepada subtract. So dia akan invert lah the effect. Dia akan invert the effect. So kat sini mungkin kalau you nak dia lebih kacak sikit lagi, masking dia ni you naikkan sikit. You naikkan dia punya feather, supaya dia tak nampak sangat kau potong kurang crop kat situ. Okay, so kita dah ada satu shot. Tapi nampak macam dia punya animation terlambat. Okay. Jadi kat sini korang kena adjust timing dia balik. Mungkin animation dia lambat sikit, kita gerak sikit ke depan. Okay, cepat sangat. Saya rasa dia punya masa dia jatuh ni kurang cantik sikit. Mungkin dia sikit. Macam ni lambat sangat kan. Kita zoom sikit. Okay. Ataupun kita boleh lambatkan skip benda ni. Okay, F-line. Dia soft sikit. Dan kita ganjarkan sikit. Bila lambat sikit spreading dia tu. Alright, so benda ni you guys kena tweak lah kena dapatkan, kena main timing, dapatkan hasil yang lebih sesuai lah. Kita tengok sini supaya okey lah. Saya rasa dia punya getak tu cepat sangat keluar kan. Okey. Okay, terpulang lah macam mana you boleh tweak, you boleh find a better ni lah, a better solution lah for this tapi kita boleh cover lagi sebenarnya. Okay, bila kita buat visual effect ni sebenarnya ada beberapa perkara yang korang kena tengok lagi sekali iaitu apa yang berlaku sebenarnya. Kita panggil animation, dipanggil secondary animation lah. So bila Mamat ni hentakkan benda ni, mesti ada something lagi yang berlaku. Contohnya macam ada partikel ke, ada asap dan sebagainya, ada debu yang keluar ke dan sebagainya lah. So untuk you dapatkan benda tu, you kena tambah sendirilah tambah sendiri. So saya boleh tunjuk cara tu dalam part 2 nanti. Ni dia buat slow sikit, kita tengok apa jadi kalau dia lambat, dia jatuh. Saya rasa lebih realistik lah. Kita tengok, we'll see. Kita tengok sekali lagi. Here you go. Okay, saya rasa ni lebih okay. So benda ni memang kena tweak sana sini lah. Dia bukannya visual effect ni bukanlah something yang macam buat terus jadi. Itu masalahnya kita ni. Kita kadang-kadang kita nak buat, kita klik dah terus jadi semua benda. Dia tak macam tu. Dia kena ada beberapa prinsip dan sebagainya. So with a nice sound effect, nanti kita tambahkan sound effect untuk part 2 nanti. So you akan dapat hasil yang lebih meyakinkan. Hasil yang lebih meyakinkan. Alright, so kita sambung nanti pada part 2. Selamat mencuba. If you have anything, you always can ask me.
So saya harap you all boleh faham tentang apa yang kita cuba tengok hari ni. Saya recap balik iaitu tentang function tentang timeline, shortcut key dia B and N, and then ada masking, subtract dan juga freeze frame. So benda-benda ni sangat-sangat berguna. You all boleh gunakan dalam bahagian banyak tempat nanti sebenarnya. Alright, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.